Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang kepada sahabat-sahabat kami di Sinar Harian Facebook ketika ini. Ketika ini kami di PICC Putrajaya, dan untuk makluman anda, ketika ini perbahasan di antara wanita PKR dan juga AMK PKR sedang anda suasana terkini di sini, yang mana ketika ini di luar, lihat di belakang saya ini, orang ramai mengambil masa sedikit untuk melawat dan sahabat mereka di luar perkara. Meg, kalau boleh kita bawakan, kita mungkin boleh menemu bual beberapa orang wakil-wakil daripada parti untuk bertanyakan bagaimana kongres, perjalanan kongres nasional tahunan PKR pada hari ini. Jom. Mungkin kita boleh mulakan dengan bahagian kawalan di sini. Kita mungkin, Assalamualaikum Kak, saya Samsul dari Sinar Harian Kak. Mungkin boleh berkongsi tentang aspek keselamatan hari ini. Bagaimana berlangsungnya Kongres Nasional PKR ini, berlangsung dengan baik atau bagaimana? Okey, saya Anal, adik anggota rela lah bahagian keselamatan di Putrajaya. Jadi untuk hari inilah apa yang saya dapati, alhamdulillah keadaan tenang, tiada apa-apa yang tak diingini berlaku lah. Persidangan pun saya nampak dengan baik. Semua sudut dari segi keselamatan keseluruhan, alhamdulillah teratur dan ikut spek apa yang mungkin Kongres nak lah. Tidak ada apa-apa termasuk rusuhan dan sebagainya, tidak ada, tenang sahaja. Jadi daripada sudut daripada Seri Kandi, daripada MK sendiri, saya dapati alhamdulillah, dan kerjasama yang amat baik daripada semua urusia Kongres dengan bahagian keselamatan, amat baik. Saya bersyukurlah hari ini. Okay, mungkin untuk esok pula bagaimana, sebab esok juga bermula seawal pagi. Mungkin boleh berkongsi untuk esok, untuk para perwakilan yang hadir dan sebagainya dari segi aspek keselamatan. Untuk besok, kami ni anggota rela bersedia sahaja. Apa-apa yang berlaku, kami sentiasa bersedia, standby lah. Kerana bukan anggota rela sahaja, di sini pun ada PDRM dan sebagainya. Sebagai keselamatan, aspek memang cukup ketat di sini. Termasuk daripada pintu masuk sampailah ke pintu Dewan, dan juga untuk ke bahagian menjamu selera. Jadi cukup ketat. Jadi kami kawal tu dengan terperinci, dan orang kata apa, bagi kelonggaran jugalah kepada mana-mana kongres-kongres yang bermasalah untuk menuju ke sesuatu tempat tu, kami memudah cara lah. Dari segi communication antara semua dengan kami bahagian keselamatan amat baik. Kita pujilah untuk kongres kali ini. Memang saya orang kata amat bekerjasama lah dengan kami bahagian keselamatan. Tidak ada apa-apa masalah. Cuma daripada hari ini dan juga untuk besok, kami harap semua berlaku benda yang sama lah. InsyaAllah saya rasa tidak ada apa-apa. Kerana sampai ke hari ini pun petang dan sampai 12 malam ni pun, InsyaAllah kami sentiasa bersiap sedia lah. Anggota rela sentiasa bersiap sedia untuk dengan tugasan-tugasan yang diarahkan oleh pegawai rela daerah lah. Kami akur dan siap sedia lah. Baik, Puan, terima kasih. Selamat menjalankan tugas. Itulah kata-kata daripada Puan tadi yang menceritakan bagaimana berlangsungnya Kongres tahunan PKR ini berlangsung dengan aman dan baik sekali. Dan Mayor, kita akan menemu bual juga sahabat-sahabat kita PKR. Boleh juga? Wakil? Okey, hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, mungkin hari ini hari pertama Kongres, mungkin boleh berkongsi sedikit. Tak nak? Okey, boleh siapa yang wakil? Okey. Tak apa, it's okay. Kita just nak kongsi hari ini macam mana berlangsungnya Kongres. Mungkin boleh berkongsi, dan malam ini menantikan kehadiran PMX dan juga Presiden Parti untuk berucap. Mungkin ada harapan dan sebagainya. Oh, sebab saya bukan wakil itu, sorry. Mungkin siapa yang boleh berkongsi hari ini macam mana? Hari ini rasa sambutan ni sangat baik. Wanita memang melebihi kuota. Maknanya penuh dewan untuk wanita hari ni, sampai seat pun tak cukup.
So sambutan sangat amat memerangsangkan. So sekarang masih lagi sedang berlangsung pembahasan, belum lagi selesai. So menunggu untuk Kongres Nasional yang akan berlangsung pada malam ini. So kita jadi apa yang Puan lihat perbezaan kalau boleh imbas kembali tahun lepas dengan tahun ni? Apa yang ada perubahan, yang penambahbaikan dan sebagainya? Apa yang Puan boleh lihat? Kalau tadi mungkin Puan juga mengikuti kan perbahasan, mungkin apa yang boleh Puan kongsikan idea-idea yang pembahas yang bercakap tadi? Okey, daripada sistem penambah baik dia lebih baik daripada yang sebelum ni. Pembahasan topik-topiknya liputan dia lebih meluas compare dengan yang sebelum ni. Sama jugalah, sama daripada systematic, everything was more smooth than previous. So kita mengharapkan lebih baik untuk Kongres akan datang, dan mungkin malam ni kita menjagakan ada expectation is more than apa yang kita expect. Jadi untuk esok pula bagaimana? Untuk esok Kongres Nasional, of course lah, kita mengharapkan something, the idea yang wanita bahaskan hari ini dapat dibawa ke peringkat lebih tinggi untuk wanita-wanita ni dapat pergerakan dia lebih meluas daripada segala bidang. Mungkin yang tak dapat hadir ahli-ahli PKR di luar sana tadi, kalau kita boleh pagi tadi kan Timbalan Presiden berucap, Ketua Wanita PKR juga berucap. Jadi mungkin boleh kongsikan pesanan-pesanan yang Puan fikir suatu yang baiklah untuk dikongsi sebarluaskan kepada sahabat-sahabat PKR di luar sana. Okey, pada sahabat-sahabat yang tidak dapat hadir hari ini, digalakkan untuk hadir untuk Kongres Nasional yang akan bakal berlangsung esok. Pelbagai idea, pelbagai usul yang telah dibentangkan dibawa daripada wanita untuk bawa ke Kongres Nasional. Semoga apa yang diusulkan dapat diluluskan dan dapat dilaksanakan seperti apa yang diharapkan oleh wanita. Mungkin terakhir sekali harapan Puan sendiri dan juga wanita-wanita yang Puan wakili. Okey, harapan saya semestinya mengharapkan lebih ramai wanita dapat memimpin agar dapat melaksanakan usul-usul yang telah wanita bentangkan pada hari ini. So harap apa yang diusulkan dapat dilaksanakan seperti apa yang kami harapkan. Baik Puan, terima kasih di atas perkongsian dengan Sinar Harian. Dan mungkin kita boleh bawakan suasana dalam Dewan untuk mereka di luar sana mengikuti secara rapat perbahasan wanita PKR yang tengah berlangsung. Ayo. Tanggungjawab pada pandangannya, tetapi peranan wanita sebenarnya amatlah besar dalam sama-sama berganding bahu dengan golongan lelaki dalam pembangunan negara. Sidang Kongres pilihan hari ini di dalam kerajaan perpaduan ini, kita dapat lihat bagaimana Perdana Menteri yang kita kasihi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengangkat darjat dan martabat wanita dengan memberikan jawatan-jawatan yang tinggi untuk sama-sama. Dan seperti yang anda boleh lihat di paparan skrin sekarang ini adalah wakil dari Melaka, Fatimah Hamzah, yang membahas dan kalau kita lihat dibahagikan kepada 5 blok, maknanya semua wanita PKR sedang meneliti dan mendengar pesanan daripada Fatimah Hamzah. Memang tepatlah kata pepatah, tangan yang menghayun buaya itu bisa menggoncang dunia. Kita mengharapkan lebih ramai lagi wanita di luar bandar, khususnya untuk sama-sama menggelinding tenaga dalam memajukan keluarga, masyarakat dan negara. Ternyata peranan wanita yang sangat besar dalam pembangunan negara bertepatan sekali dengan moto wanita bangkit asap dan laut. Akhir kata dari saya, sejarah Melaka kebanggaan negara, negeri bersejarah, banyak cerita. Andai tersilap tutur bicara, cari disusun, maaf diminta. Maka dengan ini juga saya dengan penuh iltizam menyokong penuh ucapan dasar Ketua Wanita Pusat Parlimen. Dan saya sudahi perbahasan saya ini. Alhamdulillah.
Dan kami juga ingin menemubual peniaga-peniaga rerua yang berada di sini. Jadi kita tanyakan bagaimana sambutan pada hari pertama kongres ini. Jom kita bersama mereka. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Mungkin boleh berkongsi sambutan pada hari pertama perniagaan di kongres ini. Alhamdulillah, hari pertama ni pagi-pagi tadi kita tengok ramai dah orang yang berkunjung kat sini. Kami pun dah buka booth. Alhamdulillah, sambutan ramai yang singgah dan beli produk kami ni, produk lokal. Ini kita ada 5 perisa. Kita ada kopi peng, kita ada kopi O, kita ada cokolate, kita ada bandung dan kita ada teh tarik. Teh tarik. Lepas tu kita ada premium juga, iaitu Librica Mocha. Kita pakai biji kopi Librica yang mana dalam dunia ada 4% je, 2% di Malaysia dan boleh hanya ditanam di Selangor dan Johor. Ini adalah kerjasama kami dengan Jabatan Pertanian Johor. Kami lahirkan. Ini betul-betul premium. Kalau kata nak lawan dengan Starbucks, inilah dia. Boleh try. Jadi esok pula bagaimana? Buka seawal pagi ke atau? Besok memang kita tengok hari ni pun sambutan. Saya rasa besok hari terakhir mungkin akan lebih ramai lagi. Dan kami menjangkakan, kami dah bincang, kami akan datang awal pagi lah. Semoga mendapat sambutan dan laris, insya-Allah. Mungkin abang nak wawakan kepada perwakilan yang sedang menonton dan orang luar sana untuk menikmati air abang ni. Boleh. Saya menjemput semua perwakilan dan juga pemerhati yang lebih kurang dalam 4,000 lebih orang. Datanglah ke kita punya booth dan dapatkan minuman kami. Dan nak ingatkan bahawa syarikat kami, minuman kami baru-baru ini telah memenangi Usahawan Tekong Nasional Cemerlang Kebangsaan. Baru-baru ni, bulan lepas. Jadi supportlah kami, produk lokal. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah yang ada berhampiran di sini bolehlah menikmati air pelbagai jenis ni, dari bandung, teh dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Bang, terima kasih. Begitulah antara coret-coret yang di sekitar rerua ini, bagaimana kegairahan peniaga melariskan perniagaan mereka, kerana malam ini adalah malam kemuncak kerana pengurusi Presiden PKR yang juga Perdana Menteri kita akan turun bagi merasmikan kongres sekaligus menyampaikan ucapan dasar beliau. Assalamualaikum puan. Puan meniaga apa puan? Puan, nama puan? Pasu bunga, nama Puan Norma dari PJ Petaling Jaya. Puan berniaga apa ni puan? Mungkin boleh berkongsi dengan kawan-kawan kita di Facebook. Dibuat daripada serbuk kaca. Dari kaca buangan yang kita dah, yang buangan terpakai lah. Maksudnya macam botol oring, botol kicap ke apa. Jadi dia akan proses jadikan serbuk macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Lepas tu ada yang halus, ada yang kasar. Kita campur dengan sibi biasa. Kita buat ada mold je. Jadi dia bentuk seperti inilah. Berapa harga satu tu? Dia tengok pada saiz lah. Dengan macam ni diamond punya, ini dah lebih kurang RM18 satu. Tanpa bunga lah. Kalau ada bunga dia lain lah. Yang ini bunga hidup. Yang ini bunga yang kita gubah sendirilah. Bagaimana dari segi sambutan pula puan? Setakat ini alhamdulillah lah. Tapi masih lagi lah menunggu kan. Minta-minta besok lebih baik daripada hari ni lah. Itulah. Yang baik, terima kasih puan. Selamat maju jaya. Di sini juga kalau boleh lihat ada juga menjual baju-baju t-shirt PKR. Assalamualaikum. Meniaga apa ni? Mungkin boleh berkongsi sedikit dengan Sinar Harian. Kita meniaga baju corporate, baju corporate, batik dan baju rasmi untuk AMK lah. Dari segi harga bagaimana? Dari segi
harga untuk untuk baju batik sekarang dah habis, so kita buka untuk pre-order. Untuk short sleeve RM60. Untuk lengan panjang 70. Manakala untuk baju batik baju corporate rasmi RM55. Mungkin Puan boleh wawarkan kepada sahabat-sahabat pemerhati dan juga mereka di luar sana yang mungkin ingin membeli, bagaimana mungkin boleh berkongsi? Untuk membeli, kita sebenarnya boleh kontak nombor kita dekat seperti yang dipaparkan kat banner kita, ataupun boleh pergi dekat IG kami @.sport_. Kat situ ada kita ada bagi link. So nanti, dan lagi satu, kita akan wawarkan menerusi poster di mana kita akan upload poster untuk baju batik lah. So dari situlah. Okay, baik, hari pertama ini bagaimana sambutan? Sambutan agak wow. Saya macam terkejut juga sebab kita buka untuk ni pre-order saja. Tapi sampel pun habis. Lepas tu kita buat tak banyak, dalam 100 habis. So memang sambutan di luar kawalan orang, di luar jangkaan dia, betul. Terima kasih. Selamat maju jaya. Okey, mungkin kita boleh pergi kembali kepada para perwakilan PKR yang berlegar di luar sana untuk kita berkongsi tentang hari pertama sempena Kongres Tahunan PKR ini. Jom. Assalamualaikum bang. Mungkin boleh berkongsi, saya dari Sinar Harian. Mungkin boleh berkongsi tentang hari pertama Kongres, bagaimana perjalanannya dan harapan tuan sendiri, sebab malam ni kita tahu Presiden yang juga merupakan Perdana Menteri akan turun mengucap. Okey, mungkin boleh berkongsi dengan Sinar Harian. Kenakan nama tuan. Saya Syamil Lutfi, merupakan Esko Nasional Angkatan Muda Keadilan. Bersama saya saudara Yugins turut bersama. Okey, hari ini sepanjang perjalanan kongres yang telah diadakan, alhamdulillah saya tengok semua berjalan dengan lancar. Segala turutan dan aturan yang dilakukan oleh pihak organisasi, sama ada bagi Angkatan Muda Keadilan dan wanita, kedua-duanya saya lihat berjalan dengan apa yang dirancang. Dan saya juga berharap dengan kongres yang dianjurkan, buat kali pertama setelah kerajaan yang dipimpin oleh Presiden Parti sebagai Perdana Menteri, ini kali pertama kongres dilakukan. Saya berharap supaya para anggota dan perwakilan dapat merapatkan ukhuwah ini dalam memperkuatkan barisan pimpinan parti serta jentera parti. Oleh itu saya akhir kata supaya kongres kali ini berjalan seperti yang dianjurkan, dirancang dan mendapat motif dan objektif yang ditetapkan oleh parti, insyaAllah. Tuan, semalam genap setahun Kerajaan Perpaduan, dan mungkin Tuan boleh berkongsi tentang apa perubahan yang PKR sendiri lakukan dalam Kerajaan Perpaduan, dan mungkin pesanan-pesanan daripada PMX sendiri tentang parti, dan mungkin Tuan boleh sebarluaskan kepada sahabat-sahabat kita ketika ini. Yang pertama, paling jelas kita dapat lihat dari segi tata kelola kerajaan itu sendiri. Kita dapat melihat bagaimana para pimpinan menteri kita serta timbalan menteri di dalam kabinet menjaga tata kelola dengan tidak menyalahgunakan kuasa mereka terutamanya. Kita dapat lihat bagaimana sepanjang 1 tahun ini para menteri ataupun pimpinan-pimpinan yang menjadi anggota kabinet tidak sewenang-wenangnya melepaskan ataupun meluluskan sebarang projek yang seperti dilakukan kerajaan-kerajaan yang terdahulu. Di samping itu, reformasi institusi itu dilakukan di setiap inci oleh pihak kerajaan. Mereka melihat dari secara mikro, di mana masalah-masalah kecil yang dihadapi oleh rakyat pun dapat mereka cuba atasi. Namun saya yakin kerajaan hari ini perlu diberi sedikit masa lagi untuk mereka buktikan keupayaan mereka untuk mentadbir negara.
Untuk esok, apa harapan tuan mungkin boleh juga wawarkan kepada perwakilan untuk hadir kerana esok merupakan hari terakhir. Mungkin tuan boleh Saya ingin mengajak dan menjemput rakan-rakan terutamanya perwakilan dan anggota-anggota parti untuk hadir beramai-ramai ke Putrajaya International Convention Centre PICC pada esok hari untuk memeriahkan Kongres Nasional Tahunan yang dianjurkan pertama kali setelah kita menjadi kerajaan. InsyaAllah saya yakin ini merupakan pengalaman yang bakal ditimba bersama kita semua dan kita akan memaknai reformasi yang lebih mendalam bersama pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih tuan dan selamat bersidang. Assalamualaikum Tuan Juna. Kita dari sidang harian hari ini mungkin boleh berkongsi tentang apa yang dilakukan Tuan. Saya sebenarnya hari ini kita buat menganjurkan satu pameran kartun untuk pelukis-pelukis wanita. Pelukis wanita. Khusus kepada pelukis-pelukis wanita. Ya, ini dia nama-namanya. Kita ada lebih kurang ya ramailah pelukis wanita, 17 orang pelukis wanita yang sekarang ni kalau kita tengok seperti saya tulis ini, banyakkan kalau kita buat pameran kartun ni banyak dikontrol atau dominasi oleh lelaki. So sekarang kerana itu kita buat satu pameran yang macam ni supaya dapat dia orang ni yang tunjukkan betul-betul menonjolkan wanita-wanita yang berbakat. Mesej yang ingin disampaikan oleh kartunis wanita ini? Kita tak ada bagi mesej yang jelas daripada dia orang, cuma karya dia orang, tapi kebanyakan yang dia lukis isu berbagai tapi dari perspektif wanita. Isu berbagai. Kadang-kadang isu ni banyakkan dari perspektif lelaki. Isu kita sebab tu kita tak bagi mesej awal, kita biarkan dia berkembang, biarkan dia pilih isu tapi perspektif wanita. So kalau kalau go through, kita boleh faham macam mana mereka melihat sesuatu itu berbeza daripada kacamata lelaki. Tuan, berbalik kepada Kongres Tahunan. Jadi hari pertama ini mungkin apa yang tuan lihat, apa penambahbaikan, apa yang berbeza dan sebagainya. Ini kali pertama berlangsung di Putrajaya PICC. Ya, saya rasa sudah sepastinya yang ni yang agak berbeza daripada tahun-tahun sebelum. Kerana kali ini ialah parti PKR ni berada di pihak kerajaan. Jadi dari segi setupnya, dari segi pengurusannya itu jauh berbeza lah daripada dulu, daripada dengan pembangkang. Jadi saya cuma lihat dari segi luaran saja sebab saya bukan ahli, saya tidak masuk di situ. Tapi saya lihat dia lebih meriah dan lebih ramai, saya nampak lebih ramai orang luar yang datang meraihkan. Jadi ini kan berbeza daripada dulu. Kalau dulu dia orang tidak berani dekat atau tidak berani hadir kerana di Malaysia biasalah bila pembangkang tu orang kata jangan dekat dan sebagainya. Tapi kali ini saya nampak ramai orang luar lah di ruang legar ini. Ruang legar ini saya nampak ramai orang-orang yang bukan ahli parti, tapi mereka menyokong dan ada berbagai kaum dan juga ada berbagai sosial kelas yang berbeza. Jadi tuan, semalam setahun pentadbiran PMX, jadi tuan juga seorang yang kritikal menerusi lukisan dan sebagainya. Apa yang tuan boleh berkatakan berkenaan dengan prestasi atau mungkin boleh tambah baik tentang setahun pentadbiran kerajaan perpaduan? Pertama kita harus sedar bahawa ketika Datuk Seri Anwar yang memimpin kerajaan perpaduan ini, ketika Datuk Seri Anwar mula-mula mengambil alih tampuk pemerintahan, masalah di negara begitu banyak. Contoh ekonomi. Masalah ekonomi ketika itu utang 1.5 trilion. Jadi masalah sudah banyak. Dan juga yang kedua, masalah politik tidak stabil ketika itu. Karena kemenangan itu adalah kemenangan, bukan kemenangan Pakatan Harapan saja, dia terpaksa berkongsi kuasa dengan orang lain, maka wujudlah Pakatan di Kerajaan Perpaduan. Jadi menyebabkan dia juga bukanlah begitu sesuatu yang sangat mudah. Dan yang ketiga, isu-isu perkauman di Malaysia sangat panas, suhu perkauman, sehinggalah sekarang semakin panas, dan itu juga ada berkait dengan politik. Jadi sebelum saya nak komen ni, bagi saya tahun pertama ini adalah tahun pembersihan rumah. Seperti mana kita masuk sebuah rumah,
menyewa, tiba-tiba dalam rumah itu berterabur, keadaan semua itu bukan disediakan dengan baik. Jadi seperti itu juga yang Datuk Seri Anwar sekarang ni, dia terpaksa membersihkan dulu rumah, menyelesaikan masalah-masalah. Seperti yang kita tengok sekarang, politik dah agak stabil hampir setahun. Kemudian mengenai ekonomi, dia sudah baru memulakan proses mencari pelaburan. Pelabur walaupun dah setuju, bukan immediate effect. Mungkin tahun depan atau 2 tahun dia akan gitu ya. Jadi saya rasa bagi saya tidak ada apa-apa nak komen pembaikan apa. Kalau kita faham keadaan ini, sudah baguslah dapat kekal sekarang ini. Sudah kira bagus, sudah kira kalau politik sudah stabil, pelabur yakin dengan Malaysia dan mereka datang melabur, itu sudah satu petanda yang sangat signifikan. Ya, kalaulah berbanding dengan kerajaan dulu, pelabur tak mau datang Malaysia. Jadi itu sudah satu benda yang bagus, kerana pelaburan datang, ia akan menguatkan ekonomi negara dan ia akan menstabilkan kembali ekonomi, politik. Kerana orang bila masalah keuangan ini dapat ekonomi ini turun hingga ke kampung-kampung kebawahan, B40 apa semua, dan mereka akan jadi rasa lebih senang, lebih selesa, dan saya rasa sudah bagus. Karena itu saya rasa pentadbiran saya sekarang ini sangat-sangat bagus bagi saya. Bukan saya nak memuji Perdana Menteri, tapi saya rasa bahawa kalaulah Perdana Menterinya orang lain, kepada ketika ini masalah akan besar. Kan? Jadi itu, dan saya hanya akan dapat memberi sebarang justifikasi ataupun sebarang penghakiman terhadap kerajaan sekarang pada tahun kedua. Baik Tuan, terima kasih. Jadi esok masih berlangsung pameran? Jadi mungkin nak boleh wawarkan kepada mereka yang ingin turun ke sini? Ada siapa-siapa nak datang ke PICC di Putrajaya ini, kita ada satu pameran khusus, iaitu pameran kartun oleh kartunis-kartunis wanita. Jadi saya rasa ini belum pernah orang buat. Ini yang pertama kali orang buat usaha wanita ni. Jadi jangan lepaskan peluang untuk melihat karya-karya mereka. Terima kasih Tuan. Jika anda datang ke sini, ini antara pameran kartunis-kartunis yang dipaparkan di kawasan ini, dan anda boleh melihat secara percuma sekiranya anda datang ke PICC. Okey, sudah. Dia tag boleh ambil sana. Saya ada kerja lah. Okey, alamak. Kita baru nak interview.
Assalamualaikum. Dari Sinar Harian, kita mungkin nak berkongsi tentang kempen Sayangi Diri. Mungkin boleh berkongsi sedikit tentang kempen ini? Okey, ni wakil ke? Okey. Wah, dekat dalam. Baik. Kalau Rose Foundation sendiri, mungkin boleh berkongsi dengan kita tentang apa? Okey, pengarah sampai. Baik. Okey, sama-sama. Tak apa. It's okay. Kita buat line tak apa. Tak apa. Begitulah yang boleh kami bawakan kepada anda, dan malam ini jam 8 hingga 8.30 kira-kira lingkungan waktu begitu, dijangkakan Presiden PKR yang juga merupakan Perdana Menteri akan memberi ucapan dasar sekaligus merasmikan Kongres Tahunan Nasional PKR 2023. Dan untuk esok, Sinar Harian akan bawakan perkembangan Kongres seawal 7 pagi sehinggalah petang, insya-Allah. Dan saya fikir sampai di sini dahulu. Saya Samsul Abdul Ghani bersama juru kamera Mary Yusof melaporkan dari PICC Putrajaya untuk Sinar Harian. Assalamualaikum.